Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada petang ni, Rabu 8 Julai 2020. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Dr. Surya. Okay, Alhamdulillah. Petang ni kita bertemu pada pertemuan yang ke-68 pada pertemuan kita yang ke-68. Alhamdulillah, insya-Allah hari ni kita akan memulakan bacaan kita buku baru buku yang saya tunjukkan semalam lah, buku tilawah. Okey. Hari ni insya-Allah kita akan mulakan bacaan buku baru kita ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Zaitun. So insya-Allah hari ni kita akan gunakan buku baru, buku ini tilawah kaedah mudah belajar Al-Quran. Okey. Ada 4 jilid ataupun 4 tahap lah. 4 tahap dalam buku ni. Okey. Macam yang saya sebutkan semalam, insya-Allah kita akan tengok daripada awal. Cumanya saya tidak akan pergi page by page. Ada beberapa page yang akan kita skip. Terutamanya khususnya page-page yang telah kita sama-sama belajar, baca dan bincangkan secara agak detail masa di Iqra. Buku Iqra dulu kita akan tengok sepintas selalu aja lah. Untuk topik-topik baru ataupun ada topik-topik yang tidak dibincangkan secara detail dalam Iqra dulu, insya-Allah kita akan bincangkan dengan lebih detail dalam buku ini, insya-Allah. Okey. So sebelum kita bermula, boleh saya dapatkan maklum balas feedback suara saya okey audio dan visual. Puan Zaitun, Puan Asnah, Dr. Surya, audio dan visual. Saya jelas Doktor Puan Zaitun, Puan Asnah, okey, boleh dengarkan jelas ke? Suara. Waalaikumsalam Puan Asnah, nak sangat belajar buku baru. Okey, insya-Allah. Okey, Dr. Surya, alhamdulillah kedua-duanya jelas. Okey. Puan Asnah, Puan Zaitun, okey suara saya dan gambar paparan kita tu jelas Boleh saya dapatkan feedback, maklum balas suara dan juga paparan skrin kita tu jelas Kalau jelas, insya-Allah kita boleh terus proceed. Okey Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kak Sakinah. Okey. Kak Sakinah, kawan kita dari Kuala Terengganu. Selamat datang Kak. Kuala Terengganu jelas Kak Suara, gambar jelas Semalam tak dapat sama lain problem, insya-Allah. Boleh tengok balik rakaman, insya-Allah. Hari ni suara saya dengan ni jelas Okey, jelas alhamdulillah. Jelas alhamdulillah. Okey. Sebelum kita bermula, Assalamualaikum Cik Ahmad Sufian, jelas alhamdulillah. Puan Zaitun dua-dua okey Okey. Sebelum kita bermula, macam biasalah, saya mohon sokongan, bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat sekalian untuk bantu saya. Kita pakat-pakat klik button like kat bawah skrin kita tu. Klik button like, kemudian klik button share. Share di Facebook kita boleh, share dekat Facebook group boleh. Okey, tujuannya supaya kita boleh war-warkan lah. Supaya lebih ramai lagi boleh dapat tahu, boleh join
boleh dapat manfaat bersama-sama dengan kita petang ni, insya-Allah. Boleh klik button like sekali. Lepas tu klik button share. Button share boleh klik beberapa kali. Button like pun boleh klik banyak kali juga. Okey, tapi tak perlu pun. Button share boleh klik banyak kali. Share kat Facebook group kita. Share dekat wall Facebook kita. Okey, insya-Allah Okey. Dah klik like. Jelas kan Okey, alhamdulillah dah klik like, dah klik share. Insya-Allah kita akan sambung pelajaran kita petang ni. Kita akan masuk ke buku baru tilawah. Buku baru kaedah tajuknya tilawah, kaedah mudah belajar Al-Quran yang saya sebutkan semalam. Buku ni menjadi buku teks untuk kelas pengajian Al-Quran peringkat asas di Masjid Negara Kuala Lumpur. Okey. Buku ini. So first time sebenarnya saya gunakan buku ni. So bila saya tengok balik, saya nampak banyak ada topik-topik yang kita dah sentuh, ada topik yang kita belum sentuh langsung, ada topik yang kita dah sentuh secara sepintas lalu je dalam Iqra. So mana-mana topik yang kita dah sentuh dari Iqra, kita akan ulang sepintas lalu aja. Lepas tu saya bagi tahu ada page-page yang kita akan skip. Contohnya hari ni insya-Allah kita akan mulakan bacaan di muka surat 14. Kita terus skip. So daripada muka surat 1 sampai muka surat 13 tu kita skip. Kita terus ke muka surat 14 dan seterusnya lah insya-Allah. So ada mana-mana keperluan, saya akan fokus pada page tertentu, mana yang sama ataupun yang kita dah pernah baca dulu masa di Iqra, di buku Iqra dulu. So kita akan skip lah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Nur Hayati Muhammad. Selamat datang. Okey. Bagi sahabat-sahabat yang baru join, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang baru join FB Live kita petang ni, macam biasalah saya mohon bantuan dan sokongan tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk bantu saya. Pertama, klik button like, button share. Klik button like, kemudian klik button share. Okey. Okey, insya-Allah. So sebelum kita baca bacaan kita di muka surat 14, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan tengok, kita rujuk ke whiteboard dulu. Okey. Okey, saya nak tulis sikit Okey, sebelum ni kita dah sama-sama bincang huruf hijaiyah Al-Quran. Huruf hijaiyah Al-Quran ada 29 huruf semuanya, bermula dari huruf alif, bata sampailah ke hamzah dan ya. Okey. Daripada 29 huruf hijaiyah, hanya ada 28 huruf hijaiyah sahaja yang berbaris, yang boleh memiliki baris, tanda bacaan baris. Manakala ada satu huruf yang tak pernah ataupun tidak akan ada baris, mengikut kaedah penulisan Al-Quran Rosa Mashaf Osmani, cetakan Malaysia dan Madinah, iaitu huruf alif. Huruf alif adalah huruf yang tak ada baris. Buku apa? Buku ni kan saya tunjuk sekali lagi ni bukunya. Okey. Boleh nampak tilawah, kaedah mudah belajar Al-Quran. Ini buku yang digunakan dalam kelas pengajian Al-Quran di Masjid Negara Kuala Lumpur. Ditulis kat bawah tu. Disemak oleh panel guru-guru Al-Quran Masjid Negara. Buku ni digunakan untuk kelas pengajian Al-Quran peringkat asas di Masjid Negara Kuala Lumpur. Okey. Saya nampak bermanfaat jugalah. Sebab tu kita akan tengok sepintas lalu buku ni insya-Allah. Okey. Okey, sambung topik perbincangan kita tadi. So daripada 29 huruf hijaiyah Al-Quran, ada satu huruf yang tak ada baris, iaitu huruf alif. Alif adalah huruf yang tak ada baris. Mulai daripada huruf ba, ta, sa sampailah hamzah ya adalah huruf yang berbaris. Okey. So seperti mana yang kita pernah cerita dulu, saya tulis lagi sekali sepintas lalu je. Baris dalam Al-Quran. Huruf hijaiyah dalam Al-Quran ada 29. Tolak satu huruf alif, huruf yang tak ada baris, maka ada 28 huruf yang berbaris. Okey? Ada 28 huruf yang berbaris. Okey. Ada 28 huruf, tolak alif satu huruf bermula daripada huruf ba, ta, sa sampailah hamzah dan ya. 28 huruf yang boleh ada baris. Okey? So huruf-huruf hijaiyah yang 28 huruf ni adalah huruf yang boleh berbaris ataupun yang boleh ada baris. Walaupun begitu, kita akan jumpa beberapa tempat, beberapa kali dalam Al-Quran ada huruf-huruf hijaiyah yang 28 huruf ini yang tidak berbaris dalam keadaan tertentu. Ada juga kes-kes huruf-huruf 28 huruf ni ada waktunya dia tak berbaris. Contohnya apabila dalam kaedah ataupun dalam bacaan idgham. Okey, secara ringkas je saya sebut Okey. Maksudnya 28 huruf yang boleh ada baris ini, okey, hanya mengeluarkan bunyi ataupun hanya mengeluarkan makhraj, hanya mempunyai makhraj ataupun mengeluarkan bunyi, ia hanya apabila ketika ianya berbaris sahaja. Okey, saya ulang Huruf 28 huruf hijaiyah yang boleh ada baris ini hanya berbunyi ataupun hanya mempunyai ataupun memiliki ataupun mengeluarkan makhraj bunyi hanya ketika ia berbaris sahaja. Kalau kita jumpa dalam Al-Quran 28 huruf hijaiyah ini yang tak ada baris, maka dia tidak ada makhraj, tidak ada bunyi. Okey, baris ada dua jenis. Yang pertamanya baris hidup.
Yang keduanya baris mati. Okey. Boleh jelas tulisan saya? Okey. Baris hidup dalam Al-Quran ada 3. Iaitu yang kita panggil sebagai, dalam bahasa Melayu kita panggil baris atas. Kemudian yang kita panggil sebagai baris bawah. Yang ketiganya yang kita panggil sebagai baris hadapan. Okey, bahasa Melayu kita panggil baris atas, baris bawah, baris hadapan. Ataupun dipanggil dalam istilah tajwidnya ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil baris fathah. Okey, fathah, baris kasrah, baris dhammah. Okey. Baris atas ataupun baris fathah. Dari segi bahasa Arabnya lah ataupun istilah tajwid, baris bawah ataupun baris kasrah, baris hadapan ataupun baris dhammah. Okey. Baris mati ada satulah yang bentuk macam ladam kuda. Itu baris mati ataupun dipanggil baris sukun. Sukun. Okey. So, saya ulang lagi sekali. Huruf hijaiyah yang 28 huruf tadi, tolak satu huruf iaitu huruf alif, bermula daripada huruf ba, ta, tha, jaha, khoda sampailah hamzah ya. Ada 28 huruf yang boleh ada baris. Okey. Yang boleh ada baris. So 28 huruf ini hanya mengeluarkan bunyi ataupun hanya mempunyai makhraj dalam keadaan ianya mempunyai baris sahaja. Kalau 28 huruf itu, walaupun dia boleh ada baris, tapi kalau kita jumpa dalam Al-Quran, kalau kita temui salah satu daripada 28 huruf hijaiyah tersebut yang tidak ada baris, kalau jumpa huruf ba contohnya, tidak ada baris, maka huruf tersebut tidak mengeluarkan bunyi ataupun tiada makhraj. Okey? Baris sama ada baris hidup ataupun baris mati. Kalau ada baris hidup, ada bunyi, ada makhraj. Kalau ada baris mati pun ada bunyi, ada makhraj. Tapi kalau tiada baris, maka huruf tersebut tidak mempunyai bunyi ataupun tidak mempunyai makhraj. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Kamaruzaman. Okey, selamat datang Cik Kamaruzaman. Selamat datang Cik Abdul Hafiz. Sahabat kita dia Puchong. Okey, Kak Sakinah, buku apa buku kaedah asas belajar ngaji, belajar Quran Kak. Yang jadi buku teks di Masjid Negara sekarang ni. Okey. Saya bagi contoh Saya bagi contoh. Okey, saya turun bawah sikit. Saya bagi contoh Okey. Jelas okey. Apabila kita mulakan bacaan dengan hamzah wasal, ni kita dah bincang dulu Apabila kita mulakan bacaan dengan hamzah wasal, maka hamzah wasal tu kita kena bariskan dan bunyikan. Macam mana nak bariskan sedangkan dia tak ada baris? Kaedah yang pertama, kita tengok huruf yang kedua. Kalau huruf yang kedua lepas hamzah wasal lam, maka automatik hamzah wasal dibaca dengan baris atas sahaja. Tapi kalau huruf keduanya selain lam, macam contoh kita ni adalah huruf ra, maka kita akan tengok huruf yang ketiga, 1 2 3. Kalau huruf ketiga baris bawah, hamzah wasal dibaca dengan baris bawah. Huruf ketiga baris hadapan ku, maka hamzah wasal juga dibaca dengan baris hadapan u. Tapi kalau huruf ketiga dibaca dengan berbaris atas, maka hamzah wasal dibaca dengan baris bawah. So kita baca ir, ka, ba adalah huruf hijaiyah yang boleh ada baris. Tapi dalam ayat ini, ba huruf hijaiyah yang tidak ada baris. Boleh nampak Ini saya bagi contoh. Okey, ba adalah huruf hijaiyah yang boleh ada baris. Yang boleh memiliki baris. Dia tak macam alif. Alif memang huruf hijaiyah yang tak ada baris. Ba huruf hijaiyah yang boleh ada baris. Sama ada baris hidup ataupun baris mati. Okey, tapi dalam contoh ayat ni, saya lupa ni ayat dalam surah. Ini dalam surah Hud tak silap saya. Ini ayat petikan ayat dalam surah Hud. Okey, dalam surah Hud. Ba di sini adalah huruf yang boleh ada baris, yang boleh menerima baris hidup ataupun baris mati. Tapi dalam ayat ini, ba adalah huruf yang tidak ada baris. So, bila saya sebut tadi, huruf hijaiyah yang boleh ada baris tapi dia tidak berbaris, maka dia tidak ada makhraj, dia tidak ada bunyi. So, dalam contoh ini kita akan baca irka, terus kita idghamkan bacaan ke dalam mim yang ada sabdu ni, skip ba. Maksudnya ba tak keluarkan bunyi, ba tak ada makhraj. Irkam ma'ana. Nampak Irkam, diidghamkan bacaan ke dalam mim. So, skip bacaan ba. Walaupun ba wujud dari segi penulisannya,
tapi dari segi bacaannya tidak wujud sama sekali. Okey, itu maksud saya. Jelas Waalaikumsalam warahmatullahi Puan Ella, selamat datang. Jelas So saya ulang huruf hijaiyah ada 28 huruf hijaiyah yang boleh menerima baris. Tolak alif, alif adalah satu-satunya huruf hijaiyah yang tidak boleh ataupun tidak akan menerima sebarang baris. Walaupun 28 huruf hijaiyah itu, contohnya dalam contoh yang saya tulis ni, huruf ba adalah salah satu daripada 28 huruf hijaiyah yang boleh menerima baris hidup ataupun baris mati. Tetapi sekiranya kita menemui salah satu daripada huruf hijaiyah yang 28 huruf ini dalam Al-Quran yang tiada baris, baris hidup pun tak ada, baris mati pun tak ada, maka huruf tersebut tidak dibaca, tidak dibunyi, tidak mempunyai makhraj. Contoh, dalam contoh ayat yang saya tulis ini. Ba huruf yang tak ada baris, so diidghamkan bacaan dia ke dalam mim, dimasukkan bacaannya ke dalam mim, maka ba tidak mempunyai bunyi, tidak dibaca, tidak dilafazkan dan tidak mempunyai makhraj. Irkam ma'ana. Okey, jelas maksud saya So kesimpulannya, 28 huruf hijaiyah tadi hanya berbunyi, hanya dibaca, hanya dilafazkan, hanya mempunyai makhraj sekiranya dia mempunyai baris, sama ada baris hidup ataupun baris mati. Baris hidup sama ada baris atas fathah, baris bawah kasrah ataupun baris hadapan dhammah. Okey, itu yang pertama, poin saya yang pertama. Poin saya yang kedua, semua huruf yang berbaris hidup sama ada baris atas, bawah ataupun hadapan wajib dibaca dengan kadar minima 1 harakat kadar panjangnya. Macam mana timing kadar harakat 1? Contoh saya baca a, ba, ta, sa, ja, ha. Itu kadar 1 harakat. Kalau saya baca a, ba, ta, itu 2 harakat. Tapi kalau saya baca a, ba, ta, sa, ja, itu kadar 1 harakat. So, semua 28 huruf hijaiyah yang boleh ada baris tadi, yang boleh menerima baris tadi, wajib dibaca dengan kadar panjang 1 harakat sekiranya ia mempunyai baris hidup, sama ada baris atas fathah, baris bawah kasrah ataupun baris hadapan dhammah. Okey, jelas Okey, so kita akan pakai prinsip ni sepanjang bacaan kita dalam Al-Quran. Ini prinsip yang kita pakai, terpakai untuk semua huruf hijaiyah yang berbaris hidup. Terpakai untuk bacaan semua huruf hijaiyah yang 28 tadi ketika ianya berbaris hidup sahaja, bukan berbaris mati. Okey, dalam apa jua keadaan, sama ada dalam keadaan panjang, dalam keadaan ada huruf mat, nanti kita akan cerita lebih lanjut dalam keadaan bacaan dengung, dalam keadaan bacaan berbaris 2. Okey, setakat ini ada soalan? Boleh saya dapatkan maklum balas feedback daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, sahabat-sahabat sekalian. Setakat ini jelas ke? Kalau jelas saya boleh padam, kita proceed. Kalau jelas simple aja pun kan. Tapi tak apa, kalau rasa-rasa ada kemusykilan, ada tak jelas, saya sebut, explain tadi, saya terangkan tadi terlalu cepat, laju sangat ke, mohon respon, komen di ruangan komen. Kalau perlu saya ulang. Kalau perlu saya explain lebih lanjut, saya explain lebih lanjut, insya-Allah, supaya kita jelas. Sebab apa? Sebab poin yang saya nak sampaikan ni walaupun nampak simple, tapi dia terpakai untuk keseluruhan, untuk kesemua bacaan huruf hijaiyah dalam Al-Quran sampailah habis. The whole Quran menggunakan asas ataupun prinsip ini. Okey. So semua okey Semua jelas? Boleh kita teruskan? Faham yang jelas Cik Ahmad Sufian. Okey, sahabat kita dari Kemaman Cukai Cik Ahmad Sufian. Sahabat-sahabat yang lain okey, tuan-tuan dan puan-puan. Puan Su Ibrahim, jelas alhamdulillah. Puan Su first time Puan Su. First time saya rasa nampak perasan nama Puan Su kat ruangan komen kita ni. Okey, alhamdulillah, terima kasih Puan Su atas feedback. Sahabat-sahabat yang lain okey. Puan Zaitun pun jelas. Okey, alhamdulillah. So saya anggap, saya assume semua pun jelas Okey, saya padam. Tulisan kita okey, saya tunjuk lagi sekali So kalau nak print screen, boleh print screen. Okey, baris ada 2. Okey, atas, bawah, depan, fathah, kasrah, dhammah, baris mati, sukun. Okey, ni contoh tadi Okey, kalau dah jelas, kita terus. Kita akan baca buku tilawah untuk
naskah 1, tahap 1 di muka surat 14. Saya skip muka surat 1 hingga 13 tu, saya skip. Kita ulang kaji je muka surat 14 ni Okey. So yang kita namakan sebagai baris atas fathah, bawah kasrah, atas depan dhammah. Okey. Okey, kita baca sama-sama insya-Allah page 14 Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jaga macam yang kita sebut semalam kemarin, tulat dan sebelum-sebelum ni juga, apabila kita melafazkan setiap huruf hijaiyah, first time, selamat datang Puan Su Alhamdulillah, selamat datang. Ahlan wa sahlan. Okey, macam yang saya sebut semalam dan sebelum-sebelum ni pun banyak kali saya ulang. Okey, selamat datang. Alhamdulillah Cik Nuar Osman. First time juga Cik Nuar selamat datang kita ucapkan. Macam yang saya selalu sebut sebelum-sebelum ni dan banyak kali kita duk ulang-ulang benda yang sama, pastikan apabila kita membaca, menyebut, melafaz setiap huruf hijaiyah, pastikan 2 syarat kita kena petuhi kriteria tu. Yang pertama, sebutan huruf ataupun lafaz huruf tu mestilah keluar daripada makhraj ataupun tempat keluar bunyi yang betul dan tepat. Kita dah bincang panjang lebar 2-3 hari yang lepas. Kemudian mestilah bertepatan juga dengan sifat huruf itu. Mestilah bertepatan juga dengan sifat huruf. Okey. So sama-sama kita baca. Ini ulang kaji lah. Tapi pastikan walaupun ulang kaji, walaupun kebanyakan kita sudah pun kenal huruf, dah boleh baca, tapi pastikan makhraj nombor 1, sifat huruf nombor 2 mestilah betul dan tepat. Okey. Makhraj saja betul tak memadai. Sifat saja betul tak memadai. Tapi kena hati-hati, kalau sebutan makhrajnya salah, maka sifat hurufnya juga turut salah. Sebab tu kita kena hati-hati. Step pertama, makhrajnya kena betul dan tepat dulu. Barulah sifat huruf tu ada kemungkinan untuk dibaca, dilafazkan dengan betul. Tapi kalau makhraj hurufnya pun sudah salah, terbabas masuk ke rumah ataupun makhraj huruf lain, maka sifat hurufnya juga akan garanti salah. Okey? Okey, insyaAllah sama-sama kita baca petang ni. Ulang kaji. Bismillahirrahmanirrahim. 1 harakat setiap huruf yang berbaris, hijaiyah yang berbaris, hidup, dibaca dengan kadar 1 harakat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan ulang kaji. A, I, U. A, I, U. Boleh Jaga makhraj, jaga sifat huruf. Tak nak baca dengan A, tapi baca dalam tekak bunyi dia. A, I, U. A, I, U. Seterusnya. Fathah, ba. Kasrah, bi. Dhammah, bu. Baris atas, ta. Baris bawah, ti. Baris depan, tu. Okey. Tha, fi, thu, ja, ji, ju, ha, hi, hu, kho, khi, khu, da, di, du. Ingat ujung lidah sentuh belakang gigi. Dha, vi, dhu. Bukannya za, tapi dha, dha, vi, dhu. Ro, ri, ru. Maaf za, zi, zu. Sa, si, su. Sha, shi, shu. So, si, su. Do, di, du. To, ti, tu. Dho, vi, dhu. A, i, u. Ro, ri, ru. Fa, fi, fu. Ko, ki, ku. Ka, ki, ku. La, li, lu. Ma, mi, mu. Na, ni, nu. Okey, ujung lidah sentuh gusi atas ataupun ada langit depan. Na, ni, nu. Wa, wi, wu. Ha, hi, hu. Bunyikan dalam tekak Ha, bukannya ha, tapi ha, hi, hu. Last sekali, ya, yi, yu. Ada 28 huruf semuanya. 28 huruf semuanya. Okey, sebab ini bukan huruf alif. Alif jadi rumah bagi hamzah. Tapi ini sebenarnya A adalah bunyi bacaan bagi huruf hamzah, bukannya huruf alif. Alif sekadar jadi rumah untuk huruf hamzah tu bertenggek. Okey. Okey. Kita ke muka surat 18. Okey, saya skip Kita tengok. Okey, ni ulang kaji. Okey, sama-sama kita baca. Ku-ri-a. Jaga, maintain 1 harakat. Kadar bacaan bagi bacaan huruf yang berbaris hidup. Yang bawah tak nampak. Allah, ya ke? Oh, saya lupa pula lah. Saya lupa. Maaf. Minta maaf banyak-banyak. Saya lupa nak gerakkan. Saya lupa, saya landscape okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya lupa nak gerakkan. Minta maaf banyak-banyak. Okey, sekali lagi
so, si, su, do, di, du, to, ti, tu. Okey. Minta maaf banyak, saya lupa. Saya lupa nak gerakkan. Saya tak perasan. Okey. Berikutnya. Zo, zi, zu, a, i, u, ro, ri, ru, fa, fi, fu, ko, ki, ku. Jaga makhraj dan juga sifat. Ko dalam ketekak. Pangkal lidah. Ko, ki, ku, ka, ki, ku, la, li, lu, ma, mi, mu, na, ni, nu. Jaga. Ini biasa orang kita baca, hujung lidah sentuh belakang gigi. Hati-hati. Hujung lidah bukan sentuh belakang gigi. Sentuh langit depan. Ataupun gusi atas. Na, ni, nu. Sama dengan la. Wa, wi, wu, ha, hi, hu, ya, yi, yu. Okey. Boleh minta maaf saya lupa nak gerakkan. Saya lupa nak gerakkan skrin handphone tadi. Okey. Ni ulang kaji je lah. Okey. Kita boleh pergi dengan laju sikit lah. Okay, seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Hams. Okey. Sahabat kita di... Okey. Okey, kita ke muka surat tadi. Muka surat 14. Kita ke muka surat 18. Okey, so kita maintain jaga makhraj huruf, jaga sifat huruf dan jaga kadar panjang. Ingat setiap huruf yang berbaris dibaca dengan kadar satu harakat. Tidak boleh kurang, tak boleh juga lebih. Okey, semua huruf yang berbaris hidup. Melain ada padanya huruf mat dan sebagainya lah. Okey. Seterusnya muka surat 18 Ku, ri'a, ufika, Zubiha, Kudiro, Ukhidha, Wu'ida, Kufiro, Ju'ila, Fu'ila, Nukiro, Kubita, Duriba, Zukiro. Okey. Seterusnya di bahagian bawah. Kutila, wulida, zulima, ufiya, su'ila, nufikho, du'iya, khuliqo, kutiba, kudiya, urido, suqito, hudiya. Okey. Kita terus ke muka surat 20 Muka surat 20. Okey, yang ini kita nak sama-sama membaca bacaan bersabdu. Okey. Tekankan ataupun beratkan bacaan pada huruf bertasydid ataupun berhuruf bersabdu. So ko, dama, dal bersabdu, ko tekan ataupun beratkan pada huruf da yang bersabdu. Qaddama. Qaddama. Okey, boleh? Ini pun kita dah baca. Sebentar lalu je kita tengok ulang kaji Bayyata, sabbaha, harrama, sawwala, kadzaba, kallama. Jaga betul-betul tekan, betul-betul beratkan bacaan pada huruf yang bersabdu. Okey. Saddaqa, fassala, sallama, sakhara. Okey. Saya lupa lagi nak alih. Okey, minta maaf. Okey. Sekali lagi. Sakhara, arrafa, faddala, qaddara, baddala, azaba, fakkara, nazzala, khaffafa, kaffara, adzana, assasa, akhara. Okey. Perhatikan, fokuskan bagaimana kita membaca bacaan pada huruf bertasydid tu Okey, seterusnya muka surat 22. Masih lagi topik sabdu, tasydid, ulang kaji Wa kaffa, wa tabba, wa dhalla, wa kharra, wa batha. Okey, boleh Seterusnya wa qassa, wa haqqa,
fakaffa, fasabba, fahaqqa, maradda, la'alla, taqarra. Seterusnya, bahagian yang bawah. Okey. Na'uddu, yahuddu, yakussu, yabuthu. Sekali lagi. Yabuthu, yuhibbu, yudillu, yusirru, wa tu'izzu, wa tudhillu, wa nukirru, wa... Kenapa dia macam titik ni? Okey, wa yuhiqqu. Nampak macam ada titik dalam skrin ke saya salah tengok ni? Oh okey. Betul ha wa yuhiqqu, wa yudillu, wa yuhibbu. Okey, selamat datang Cik Ziabur Rahman. Alhamdulillah. Seterusnya. Okey, ni masih lagi dalam topik sabdu bacaan bersabdu ataupun bacaan tasydid. Okey, kita sepintas lalu je kita baca ni, ulang kaji Perhatikan bagaimana, sebab kadang-kadang nampak simple tapi kadang-kadang ramai lagi di kalangan orang-orang kita lah secara khususnya, umumnya masih lagi mempunyai masalah dalam membaca ataupun membunyikan bacaan huruf-huruf bersabdu ataupun huruf-huruf bertasydid. Okey, sebab kena perhatikan juga kepada makhraj, khususnya sifat huruf tersebut. Sebab ada huruf yang kita tekan lepas, ada huruf kita tekan berserta dengan sofi. Contohnya pada huruf sin, sod ada sofi dia kan. Contoh macam tadi, yahussu. Tapi kalau huruf ba tak ada sofi dah, yuhibbu. Terus tekan dah lepas. Waalaikumsalam Cik Azhar Syafi'i. Cik Azhar Syafi'i selamat datang Cik Azhar. First time Cik Azhar. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Okey, kita teruskan bacaan di muka surat 24 Muka surat 24, buku tilawah tahap 1. Okey, ulang kaji. Yubayyinu, yuhadziru, yukallifu, yughayyiru, yudabbiru, yuharrimu, yubashiru. Nampak ada bunyi shin tengok bergantung pada sifat juga. Macam ni tak ada yudab. Terus stop. Dab, yudabbiru. Yang ni sebab shinnya ada sifat tafasyi yubashiru. Tengok bergantung pada sifat huruf. Yuayyidu, yuallifu, yukawwiru, yu'adzibu. Sini yu'adzibu, yusabbihu, yukaffiru. Okey, kita pergi ke bahagian bawah. Alhamdulillah, view meningkat, semoga bermanfaat. Okey, alhamdulillah, mudah-mudahan. Terima kasih semua. Terima kasih atas sokongan semua sahabat-sahabat. Selamat datang buat rakan-rakan baru yang baru first time join kita Selamat datang saya ucapkan, ahlan wa sahlan, insya-Allah. Hari ni kita dalam pertemuan yang ke-68 dah. Okey, sesi FB Live kita yang siri yang ke-68 Okey, kita sambung bacaan. Okey, seterusnya. Yudhabbihu, yusawwiru, yuqaddiru, yunazzilu, yuthabbitu, yusallitu, yubaddilu, yuqallibu, yukhawwifu, yu'ajjilu, yukadzibu, yukallimu, yufassilu. Okey. Seterusnya kita ke okey. Setakat tu je untuk iqra buku tilawah tahap 1. Kita ke tahap 2 Kita ke tahap 2. Okey. Tilawah level 2. Okey, ini tahap 2. Okey. Tahap 2 kita akan sama-sama melihat bacaan mat. Okey. Ini buku surat 26. Dalam buku tilawah di tahap 2. Okey. Apa sahaja huruf hijaiyah yang 28 huruf tadi yang kita dah sebutkan tadi, bermula daripada huruf ba, ta, tha sampai hamzah dan ya, buang ataupun tolak huruf alif kesemua 28 huruf hijaiyah yang berbaris atas. Okey, seperti yang kita tunjuk yang garisan ni melintang ni bermaksud apa sahaja huruf hijaiyah yang berbaris atas
diikuti dengan alif yang tidak bertanda ataupun alif yang tidak berbaris. Contoh, kha ada alif. Khahu wajib dibaca dengan kadar 2 harakat. Okey, dibaca dengan 2 harakat. Okey, saya nak ambil masa sedikit Okey. Ini topik baru yang saya nak ceritakan pada petang ni. Okey, kita tengok whiteboard kita dah lepas sekejap. Baru-baru ini, okey, baru-baru ini kita sudah sama-sama membincangkan berkenaan dengan makhraj huruf. Kalau kita masih ingat makhraj huruf. Apa maksud makhraj huruf? Tempat keluarnya bunyi huruf. Daripada perkataan kharaja tambah mim depan ada makhraj. Baru-baru ni kita 2-3 hari yang lepas kita dah sama-sama membaca, mengenal pasti, scan, okey. Dah spot, dah tahu alamat kan. Huruf-huruf yang keluar daripada makhraj umum. Yang pertama al-halqu. Okey. Hamzah wasal, lam, al-halqu. Iaitu huruf yang keluar daripada leher. Okey, ada 6 huruf semuanya Kemudian kita dah sama-sama kenal pasti cam banyak. Ni huruf yang banyak. Huruf yang keluar daripada makhraj al-lisan. Okey. Okey, iaitu huruf-huruf yang keluar daripada kawasan makhraj umum lidah. Okey, ni ada 6 huruf semuanya 6 huruf. Huruf lidah ada 18 huruf. Kemudian yang ketiga, kita dah sama-sama bincangkan huruf ataupun makhraj huruf-huruf yang keluar daripada makhraj syafatain. Okey. Syafatayyanun. Allah titik ni. Huruf yang keluar daripada asyafatain. Okey, iaitu huruf yang keluar daripada 2 bibir. Huruf yang keluar daripada 2 bibir. Ada 4 huruf kesemuanya. Okey, masih kita ingat lagi Okey. Kemudian selamat datang Puan Raja Maimunah. Okey, alhamdulillah, selamat datang semua. Okey, saya turunkan ke bawah So ingat ini kita dah bincang itu makhraj yang keluar daripada makhraj al-halqu, ada 6 huruf yang keluar daripada al-halqu kawasan leher. Ada 8 huruf yang keluar daripada makhraj umum al-lisan, lidah. Ada yang keluar daripada pangkal lidah, tengah lidah dan juga hujung lidah. Kemudian kita dah bincang huruf yang keluar daripada bibir, asyafatain. Ada 4 huruf kesemuanya. Okey. Saya nak tambah lagi. Sebenarnya ada 2 lagi makhraj. Yang keempat adalah makhraj al-jawf. Ini hamzah wasal Hamzah wasal lam mati al-jawf tufa. Iaitu makhraj rongga. Rongga mulut. Ataupun rongga. Rongga mulut lah al-jawf. Dia ada satu lagi. Satu lagi tu kita akan cerita nanti beberapa hari lagi insyaAllah. Okey? Okey, boleh jelas So kita dah sama-sama baca, bincang, bahas, kenal pasti huruf-huruf yang keluar daripada al-halqu, leher, huruf-huruf yang keluar daripada al-lisan, lidah, huruf-huruf yang keluar daripada asyafatain, bibir. Okey, hari ini kita nak tengok ada satu lagi makhraj istimewa. Makhraj yang istimewa iaitu dipanggil sebagai makhraj al-jawf, iaitu rongga mulut. Okey, makhraj al-jawf iaitu rongga mulut. Okey? Okey. Okey, saya tunjuk sikit Okey. Makhraj al-jawf itu adalah makhraj yang keluar daripada kawasan leher kita naik atas. Kawasan highway tu, lorong tu. Daripada leher naik ke atas. Iaitu makhraj al-jawf ini. Waalaikumsalam Cik Zahir, selamat datang. Selamat datang. Makhraj al-jawf ini bermula daripada kawasan leher kita ni. Kawasan ruang rongga kawasan leher naik ke kawasan mulut. Okey, itu adalah laluan ataupun kawasan makhraj al-jawf. Makhraj dia panjang daripada kawasan leher, rongga leher tu naik ke rongga mulut. Itu adalah makhraj al-jawf yang merupakan tempat laluan bagi semua bacaan melebihi 1 harakat. Maksudnya semua bacaan mad adalah makhrajnya keluar daripada kawasan al-jawf. Okey, boleh jelas tak? Contoh Contoh kita tengok pada contoh kita dalam ayat ini, contoh. Okey. A bagi atas, kha bagi atas, lepasnya ada alif. Hu bagi hadapan
So A satu harakat, hu satu harakat, kha dua harakat. Okey. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, masa di awal live kita tadi saya sebut, semua huruf hijaiyah yang berbaris hidup wajib dibaca dengan kadar satu harakat sahaja, tidak boleh lebih. Okey. Sebelum ni masa kita baca Iqra, saya beritahu apabila kita jumpa huruf yang berbaris atas, sebelumnya ada huruf alif ataupun waw ataupun ya yang tak ada baris, tak ada tanda, tidak berbaris, tidak bertanda, maka huruf sebelumnya wajib dibaca dengan kadar dua harakat, kan? Okey, itu untuk untuk pemahaman peringkat awal. Okey, ini kita pergi detail sikit, agak advance sikit. Okey, so saya harap tuan-tuan boleh perhatikan, fokus elok-elok. Tapi kalau tak jelas boleh tanya. Okey, tak jelas boleh tanya. Okey. Saya ulang semua huruf hijaiyah, 28 huruf hijaiyah yang berbaris hidup wajib dibaca dengan kadar satu harakat sahaja, tidak boleh lebih. Persoalannya kha lepas dia ada alif, kena baca panjang dua harakat kan? So, kenapa saya kata baca satu harakat aja? Sebenarnya kha tetap dan juga kekal dibaca dengan kadar satu harakat. Yang panjang dua harakatnya bukan bacaan kha, tapi bacaan huruf jauf alif. Yang dibaca dengan panjang itu sebenarnya yang mengikut kaedah tajwid, sebenarnya bukanlah bunyi huruf kha, tetapi bunyi bagi laluan rongga mulut, makhraj rongga mulut bagi huruf alif. Okey, saya tunjuk sikit So tadi kita baca A satu harakat, kha satu, kemudian ada makhraj alif, tak ada tanda, itu makhraj alif mad, alif jauf dipanggil. So bunyinya kawasan rongga ni, rongga leher naik ke rongga mulut, hu satu harakat. So kita akan baca dengan khahu. Kha maksudnya kita baca kekal di satu harakat je. Kha. A satu harakat, kha satu harakat, hu satu harakat. Habis yang dibaca dua harakat itu bukan huruf kha, tapi huruf jauf. Alif yang bunyinya adalah bunyi suara yang lalu di kawasan rongga leher naik ke rongga mulut. So kita baca kha, kha, bunyi laluan, lalu bunyi suara. Bunyi suara yang lalu di kawasan rongga naik ke rongga leher naik ke rongga mulut, bukannya kha A satu harakat, kha satu harakat. Yang dua harakat itu sebenarnya yang lebih tepatnya, yang paling tepatnya bukan bunyi makhraj kha, tapi bunyi makhraj bagi makhraj alif jauf, dia panggil alif rongga mulut, bunyi daripada leher, rongga leher naik ke rongga mulut. Kha, kha. Itu lebih dua harakat Tapi saya nak tunjukkan, nak demonstrate, itulah sebenarnya bunyi kadar dua harakat bagi setiap ataupun semua bacaan mad. Yang 4 harakat, 6 harakat juga sama. Bunyinya sebenarnya bukan bunyi huruf, tapi bunyi rongga. Sebab itu ada satu makhraj yang dinamakan makhraj al-jauf, iaitu rongga mulut. Bunyinya bermula daripada leher, rongga leher naik ke rongga mulut. Okey, bagi semua bacaan panjang melebihi satu harakat. Sama juga macam kita baca, saya ambil contoh dalam bacaan surah Fatihah yang kita selalu baca, waladha. Dha itu sebenarnya satu harakat aja. So yang 6 tu sebenarnya bukan bunyi dha, tapi bunyi rongga, laluan bunyi nafas, suara dalam rongga. Waladha. Habis satu harakat aja. Sebab itu saya kata kena faham kaedah tadi. Semua huruf hijaiyah yang berbaris hidup wajib dibaca dengan kadar satu harakat sahaja, tidak boleh kurang maupun lebih. Habis bacaan mad, bacaan panjang 2 harakat, 4, 6 harakat tu macam mana? Itu bukannya bacaan ataupun bunyi ataupun makhraj bagi huruf hijaiyah yang berbaris. Tapi yang bunyi panjang itu adalah bunyi bacaan jauf, iaitu rongga mulut. Contoh waladha. Dha satu harakat aja bunyi dia. Mana bunyi dia? Dha. Itu je bunyi dia. Waladha. 6 harakat tu bunyi apa? Bunyi laluan suara, bunyi nafas di rongga leher ke mulut. Waladha. Waladha. Boleh nampak tak? Saya tuan-tuan boleh jelas mungkin benda ni benda perkara baru, mungkin di kalangan tuan-tuan ada yang dah tahu, mungkin dah tahu. Kalau mungkin ada para asatizah ke dalam ni mungkin dah tahu kan. Bukan mungkin kalau asatizah memang confirm dah tahu lah. Mungkin ada di kalangan kita yang mungkin baru first time dengar, mungkin ada yang dah tahu. Okay. So kalau yang baru first time dengar, sebab itulah untuk pengetahuan sebenarnya makhraj huruf ada 5 kesemuanya. Al-halku, huruf yang keluar daripada kawasan leher. Al-lisan, huruf yang keluar daripada kawasan lidah. Asy-syafatain, huruf yang keluar daripada 2 bibir. Ini kita dah bincang
Ada beberapa hari yang lepas, masa Iqra 1 dulu pun kita dah bincang, dah habis. Sebenarnya dia ada 2 lagi huruf. Sebab tu kita boleh buka mana-mana kitab tajwid, makhraj huruf kesemuanya ada 5. 2 ni makhraj istimewa. Ini makhraj yang apa disebut istilahnya? Makhraj Allah saya lupa. Makhraj muhakkak ataupun makhraj zat, nama dia lah. Ataupun sedang disebut makhraj yang original, makhraj zat. Makhraj ori. 2 ni adalah makhraj yang mendatang. Sebab apa mendatang? Makhraj ni berlaku apabila datang sesuatu kepada huruf hijaiyah tersebut. Contoh, adanya huruf alif, adanya huruf waw, adanya huruf ya, mat. Selepas huruf hijaiyah, baru datangnya bacaan panjang. Datangnya makhraj jauh. Adanya pertemuan nun mati jumpa ta, ya jumpa waw dan sebagainya. Maka dibaca dengung, datangnya bunyi dengung pada makhraj khoisyum hidung. Itu insyaAllah kita akan jelaskan lepas ni. Okay, hari ni kita fokus pada makhraj al-jawf, iaitu bunyi ataupun makhraj bagi semua bacaan kadar panjang melebihi 1 harakat, iaitu yang kita panggil sebagai bacaan mat. Maksudnya bacaan mat sama ada mat yang 2 harakat, mat yang 4, ada mat yang 5, ada mat yang 6, semuanya mesti keluar daripada makhraj ataupun tempat makhraj al-jawf ataupun rongga mulut. Rongga mulut tu dia bermula daripada leher. Rongga leher ke mulut. Okey. Sebab itulah contoh contoh. Kita ambil contoh. Muslimun. Biasa kita dengar Muslimun. Okey, sebab tu sebab itulah kalau kita tidak jelas, kita tidak tahu dan kita tidak menguasai makhraj al-jawf, sebab itulah dia akan menghasilkan bunyi bila kita baca perkataan al-muslimun, kita waqaf, kita baca panjang dengan kadar 4 harakat. Kita akan baca dengan muslimun. Mim tu tercampak, kata guru saya, apa pasal mim tu tercampak keluar daripada makhrajnya? Apa pasal mim tu tercampak keluar daripada rumah dia? Guru saya cakap macam tu. Kata guru saya, ustazah saya kata, mim tu bagaimana tu? Apa pasal pergi campak mim tu? Biarlah dia duduk dalam rumah dia. Tu guru saya kata. Ayat pada guru saya. Sebab apa? Mim saya sebut mim huruf yang keluar daripada 2 bibir. Muslimu. Yang panjang tu kenapa jadi moncong? Sebab kita memanjangkan mim. Kita cuba panjangkan mim. Muslimu, muslimun. Kita panjangkan mim. Sebenarnya mim itu dibaca dengan kadar 1 harakat aja. Balik kepada kaedah asas, prinsip asas ialah yang saya sebut awal-awal tadi, semua huruf hijaiyah yang 28 tadi bila berbaris hidup ada 3 atas fathah, bawah kasrah, depan dhammah. 28 huruf hijaiyah tadi bila dia berbaris hidup, dia wajib dibaca dengan kadar 1. Satu apa? Satu Malaysia, bukan satu Malaysia. 1 harakat. Tak boleh kurang daripada 1 harakat. Ada kata, boleh ke kurang? Ada boleh kurang. Contoh, ada ramai di kalangan kita yang membaca dengan alhamdulillah, tu A tu tak sampai, tu 0.05 harakat. 0.5 harakat, tak sampai 1 harakat, setengah harakat. Buktinya alhamdulillah. Dia kalau 1 harakat itu baru 1 harakat. Tapi ramai juga di kalangan kita yang baca dengan tu dengan kadar 0.5 harakat. Tu tak sempat bunyi bukan kalau tu 1 harakat. Tapi ramai yang baca alhamdulillah, setengah harakat kan, ataupun mungkin suku harakat pun mungkin, kan. Okey, so huruf hijaiyah 28 huruf tadi yang berbaris hidup sahaja. Sama ada berbaris atas fathah, bawah kasrah, depan dhammah, ataupun berbaris 2 pun sama, wajib dibaca dengan kadar 1 harakat ngam. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Okey, kurang memang tak boleh. Dulu, kini dan selamanya memang tak boleh kurang. Minimal 1 harakat. Okey, lebih boleh kalau adanya huruf mat selepas huruf hijaiyah yang berbaris. Contoh macam kita baca waladh tadi. Okey, cuma hati-hati. Yang dibaca dengan 6 harakat bukannya dha, tapi jauf. Makhraj jauh, makhraj rongga leher ke rongga mulut, ataupun lebih tepat rongga mulut Rongga mulut, al-jauf itu rongga mulut, tapi dia mesti bermula daripada dalam leher ni. Highway ni, kita punya kerongkong tu dalam leher tu. Wala dia ibarat dia lalu je bunyi tu, nafas tu. Nafas dan bunyi tu lalu. Waladh, dha 1 harakat. Waladh. Sama kali kita baca muslimu tadi Muslimu. Mu 1 harakat aja. Sebab mim bagi depan mu.
huruf hijaiyah yang berbaris hidup, satu harakat. Muslimu. Habis yang panjang tu bunyi makhraj jauh. Muslimu, muslimu, muslimun. Bukannya muslimun. Kalau kita baca mun, kita memanjangkan mim. Bukan kita panjangkan jauh. Sebab yang dibaca dengan kadar panjang, 2 harakat, 4, 5 ataupun 6 maksimum pada bacaan mat lazim ialah bunyi makhraj al-jauh, makhraj rongga mulut, bukannya bunyi bacaan panjang pada huruf hijaiyah tersebut. Okey, boleh jelas baru first time dengar. Waalaikumsalam Cik Zihan. Kereta murah, jual kereta. Cik Zihan baru alhamdulillah dapat belajar tajwid dan makhraj. Alhamdulillah, terima kasih banyak. First time Cik Zihan alhamdulillah, selamat datang, ahlan wa sahlan. Okey, jelas setakat ni jelas tak? Saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas, sebab nanti makhraj jauh ni akan terpakai bagi semua bacaan mat, ataupun akan terpakai, terguna, ter-apply bagi semua bacaan panjang melebihi 2 harakat. Semua bacaan panjang melebihi 2 harakat. Minta maaf. Semua bacaan panjang melebihi 1 harakat. Maksudnya 2 harakat ke atas lah. Okey. Maksudnya semua bacaan mat ataupun semua bacaan panjang melebihi 1 harakat, iaitu bermula pada 2 harakat, 4, 5 dan 6, mestilah dibaca. Bunyi panjangnya itu datang bukannya daripada makhraj huruf yang berbaris, tapi datang daripada makhraj al-jauh, iaitu rongga mulut. Bermula daripada bunyi dalam leher, tekak kita naik ke mulut atas. Boleh Okay, jelas. Contoh macam kita baca perkataan kita tadi, akhahu. So, bukannya kita baca dengan akha, bukan kha. Dengarkan bunyi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Puan Liza Ibrahim. KZ Cookies. Jual biskut biskut. Okey. Bukannya kha yang panjang, tapi kha tu kekal tetap dibaca 1 harakat. Yang panjang adalah bunyi alif jauh. Alif rongga mulut. Akha, akhahu. Akhahu. Boleh dengar? Akha. Kha 1 harakat. Akha, akhahu. Bukannya akhahu. Itu saya cuba panjangkan kha. Perhatikan apabila saya cuba panjangkan kha. Akhahu. Saya cuba bawa kha tu, panjangkan. Akhahu. Itu tidak tepat. Sebab kha tidak boleh dibaca panjang. Huruf hijaiyah yang berbaris hidup ataupun dipanggil makhraj muhaqqaq. Muhaqqaq ke muhaqqik? Saya lupa. Muhaqqik. Mim ha qaf qaf muhaqqik wajib dibaca dengan kadar 1 harakat, tak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ngam-ngam. Okey, yang dipanjangkan itu bukannya bunyi makhraj huruf yang berbaris, tetapi makhraj al-jauh, iaitu bunyi suara nafas lalu di rongga mulut, bermula daripada rongga leher naik ke rongga mulut. So, akhahu. Boleh dengar? Akha, 1 harakat, kha 1 harakat je. Bunyi alif tu yang 2 harakat. Akha, akhahu. Akhahu. Okey, jelas Waalaikumsalam Puan Siti Hapipah. Selamat datang Puan. Okey, jelas ke? Boleh saya dapatkan maklum balas, feedback, respon daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Boleh tak? Saya cuba terang, explain, jelaskan dengan sehabis baik. Orang Pantai Timur kata habis rank. Orang Pantai Timur kata habis rank terang. Okey, supaya saya nak saya mengharapkan kita semua jelas tentang perkara ni. Sebab apa saya cerita? Sebab saya dulu pun tak faham juga benda ni pun. Sebab tu saya concern terang dengan penuh apa panggil? Penuh penghayatan supaya apa? Supaya saya dulu pun tak faham juga benda ni. Jauh rongga macam mana bunyi? Kan? So bila saya faham dulu waladha tu dia baca 6 harakat. Waladha tu panjang. Rupa-rupanya tak ada satu makhraj yang dinamakan, ulama menamakan sebagai makhraj al-jauh, iaitu makhraj bagi semua bacaan panjang, bacaan mat, sama ada 2, 4, 5 dan 6 yang bunyinya keluar daripada rongga leher ke rongga mulut. Waladha. 1 harakat je dha. Waladha, waladha. Boleh dengar tak bunyi suara itu bunyi laluan nafas dan suara di rongga mulut. Waladha 1 harakat. Waladha. Baru tekan pada lam. Yang bunyi panjang tu ada bunyi laluan suara dan nafas yang lalu daripada leher ke mulut, iaitu dipanggil sebagai makhraj al-jauh, makhraj yang istimewa, yang hanya dipanggil makhraj mendatang. Makhrajnya hanya berlaku, hanya datang apabila adanya ataupun hadirnya huruf mat alif waw ya yang datang selepas huruf hijaiyah yang berbaris.
Jelas, alhamdulillah. Terima kasih Cik Zahir, terima kasih Dr. Suria. Okey. Waalaikumsalam Cik Munir Cik Munir, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cik Afifah dah jawab tadi Okey, jelas yang sahabat-sahabat yang lain okey, jelas takkan 2-3 orang je yang jelas. Cik Munir jelas, alhamdulillah. Cik Zahir jelas. Dr. Suria jelas. Tadi siapa tadi? Cik Zehan pun alhamdulillah jelas. Tuan Ham tu jelas, alhamdulillah, baru tahu. Alhamdulillah. Kawan-kawan yang lain, sahabat-sahabat yang lain, okey kalau rasa kurang jelas, kurang faham, boleh terus ajukan kat ruang komen. Kalau perlu ulang, saya ulang. Perlu jelaskan, saya akan jelaskan. Sebab benda ni penting sebenarnya. Sebab benda ini, perkara ni ataupun topik ni, apa cakap saya dapati menjadi perkara yang, apa cakap istilah dia, yang jarang dititik beratkan ataupun yang jarang dijelaskan, dihuraikan oleh guru dalam kelas-kelas Al-Quran biasanya jarang. Jelas alhamdulillah. Okey. Jelas alhamdulillah. So jam dah 6-10 minit dah kita dah terlajak masa ni. Saya pun berpuas, saya minta maaf banyak-banyak. Okey. So saya rasa sekadar itu dululah petang ni. Kalau alhamdulillah semua jelas so kita berakhir setakat ni dulu, insya-Allah. Kita akan bertemu petang esok lah, esok Khamis okey, esok Khamis insya-Allah. Kita akan sambung bacaan di muka surat. Esok kita akan bertemu pada pertemuan yang ke-69 Waktu yang sama insya-Allah, lepas solat asar lah, dalam 5.15. Kita akan bertemu petang esok, kita akan sambung bacaan di muka surat 26 tilawah 2. Tilawah tahap 2 muka surat 26. Tilawah tahap 2 muka surat 26 insya-Allah. Kita akan bertemu petang esok. InsyaAllah sekitar lebih kurang pukul 5.15 minit petang esok. Lepas kita selesai menunaikan ibadat solat asar jemaah. InsyaAllah kita akan sambung topik ini. Dan kita akan sama-sama baca bacaan mat ataupun baca panjang yang 2 harakat. Iaitu kita panggil sebagai mat asli. Okey. Puan Su jelas, saya pun jelas. Alhamdulillah, terima kasih banyak Puan Zaitun, Puan Su dan lain-lain Okey, saya rasa sekali itu sebelum berpisah, seperti mana biasa, saya pohon jawatan kemaafan. Ada salah silap, ada kekurangan, saya minta maaf. Dan terlebih masa ni pun saya minta maaf. Alhamdulillah, terima kasih Puan Asnah. Terima kasih Ma, alhamdulillah. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan bertemu petang esok 5.15 Okey. Jangan lupa share, war-war, hebahkan supaya ramai lagi kawan-kawan kita muslimin-muslimat kat luar sana boleh join kita dan boleh mendapat manfaat bersama-sama dengan kita, insyaAllah. Okey, jangan lupa 5.15 petang esok Khamis Alhamdulillah, terima kasih banyak Dr. Suria. Terima kasih. Terima kasih banyak pada semua. Ahlan wa sahlan juga buat yang baru first time hadir. InsyaAllah jangan lupa kita akan bertemu lagi petang esok. Okey? InsyaAllah, so sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.